Dan setiap kejayaan mesti dihiaskan dengan kesyukuran. Tetapi ialah syukur ini bukan benda mudah. Apa sebab? Kerana syukur ni benda yang payah, walaupun mudah duduk pada mulut tapi tidak pada hati. Sebab itu kerana kita ni payah nak bersyukurlah, banyak doa kita tak diterima Allah. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2. Yang dihormati juga Encik J.H. Rosman Jaafar, Ketua Pegawai Operasi Pro 2 Sel Sdn Bhd PSSB. Seterusnya yang diraikan ahli-ahli lembaga takbir Masjid Pro 2, pihak pengurusan dan kaki tangan Pro 2, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izinnya sekali lagi saya dapat menyampaikan syarahan di masjid yang begitu hebat ini. Kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini kira-kira 126 hari yang lalu, iaitu hari Sabtu 3 bulan September tahun 2022, maknanya sudah 4 bulan 4 hari. Dan saya yakin tuan-tuan dah tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita bincangkan tajuk Malaysia, tanah tumpahnya darahku, sempena bulan kemerdekaan. Alhamdulillah, hari ini bersempena dengan majlis kesyukuran dan doa selamat tahun baru 2023. Saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaatnya, iaitu syukur membawa bahagia. Apa tanda mensyukuri nikmat? Kurniaan Allah sentiasa dia ingat. Siapa mensyukuri nikmat Allah, seumur hidup takkan susah. Siapa mensyukuri kurnia ilahi, dunia selamat, akhirat terpuji. Siapa tahu bersyukur nikmat, dunia akhirat mendapat rahmat. Kurnia Allah kita syukuri, rezeki kan bertambah petang dan pagi. Siapa tahu bersyukur nikmat, hidup matinya takkan melarat. Yang mensyukuri kurniaan Allah, sebarang kerja takkan menyalah. Yang mensyukuri kurniaan Allah, hidupnya takkan berkeluh kesah. Alhamdulillah, banyak kejayaan telah dikecapi oleh keluarga besar Pro 2 ini selaku yang bertanggungjawab membina generasi kancil, rusa, kembara, kenari, kelisa, maivi, biba, alza, beza, azia, arus, atiba dan macam-macam lagi lah. Dan dipahamkan seperti yang Datuk Seri telah nyatakan dalam ucapan tadi, banyak kejayaan telah pun dicapai. Pro 2 sendiri telah memecahkan sasaran jualan lebih daripada 282,000, ataupun lebih tepat Datuk Seri sebut tadi 282,019 buah kenderaan sepanjang 2022, yang mana sasaran asalnya hanyalah 200,000 saja kalau tak salah saya. Dan dari sudut jumlah pengeluaran kenderaan pula pada tahun 2022
mencatatkan jumlah pengeluaran yang meningkat 49.5% kepada 289,000 unit, dengan jumlah kenderaan yang diselenggara oleh Pro2 sebanyak 2.6 juta unit, iaitu kenaikan 30% berbanding dengan tahun 2021. Begitu juga dari sudut after salesnya, intakes grew to 2.6 million, which is a 30% increase from 2 million service intakes untuk tahun 2021. Dan saya juga ada dengar ujung-ujung telinga nilai purata DPU ataupun defect per unit untuk Pro2 0.1. Dengar-dengar cerita begitulah, Allahu a'lam. Tapi kalau 0.1 maknanya satu kecacatan untuk setiap 10 kenderaan. Kita lah tu, satu kejayaan. Sebab kalau nak banding dengan kilang-kilang Toyota di Jepun misalnya, dia 0.01 DPU. Satu kecacatan dalam 100 unit kenderaan. Apa yang mustahak adalah ini semua kejayaan. Dan setiap kejayaan mesti dihiaskan dengan kesyukuran. Tetapi ialah, syukur ini bukan benda mudah. Apa sebab? Kerana syukur ni benda yang payah, walaupun mudah duduk pada mulut tapi tidak pada hati. Sebab itu kerana kita ni payah nak bersyukurlah, banyak doa kita tak diterima Allah. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Dia ni cerita tentang Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi berjalan-jalan di kota Basrah. Bila Tok Guru berjalan di pasar, orang nampak orang kerumun dia. Orang tanya dia, wahai Tuan Guru, kenapa doa kita tidak mustajab? Bukankah Allah berjanji dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah, aku akan mustajabkan doa kamu. Ini surah Ghafir ayat 60. Ma balana nad'u fala yustajabu lana. Tapi kenapa kita dah berdoa siang malam, pagi petang sampai pergi Mekah depan Kaabah, masih belum lagi dimustajabkan oleh Allah, padahal dia dah berjanji. Maka jawab Ibrahim bin Adham, ada 10 sebab doa itu tertolak. Saya tak ulas semualah. Salah satunya kata dia, wa akaltum ni'mallah falam ta'uddu syukruha. Kamu siang malam melantak nikmat Tuhan bagi, tapi tak pernah terima kasih pada dia. Tak pernah. Tapi yang berlaku adalah kita mengkufurkan nikmat. Mengkufurkan ni mendustakan nikmat. Maksudnya begini, Allah kurnia kepada kita tiap-tiap hari nikmat yang banyak. Tetapi tak ramai orang nampak nikmat itu adalah daripada Allah. Tapi nikmat itu dapat kerana effort dia. Ini masalah. Sebagai contoh, ada orang kadang-kadang dia merasakan bahawa dia berjaya bukan kerana dia tu dapat rezeki daripada Allah, tidak, kerana usaha. Dia dapat rezeki banyak misalnya, milion dia dapat kejayaan dalam perniagaan. Bila kita tanya, wah macam mana Tan Sri boleh berjaya tahun ni, syarikat boleh dapat milion-milion ni? Oh, ini semua adalah hasil daripada kerja keras kita dan juga perancangan strategi kita. Kita telah buat beberapa tak ada pun dalam sebutannya itu Allah, tidak ada. Ini yang kata Ibrahim bin Adham. Ataupun kita berjaya postgrad, habis buat master, habis buat PhD, umur dah 50 dapat PhD, orang pun hormatlah. Oh, macam mana ni boleh umur dah 60 tapi boleh dapat PhD ni, macam mana? Oh, saya berjaya ni sebab kita kena ada disiplin lah dalam hidup kita. Kita kena ada perancangan bagi. Tak ada pun sebut Allah izin, tak ada. Begitu juga ada orang sihat, umur 60 masih lagi boleh jogging, boleh morning walk, makan pun okey, tak ada masalah. Jarang sakit, semayang pun berdiri, baca tak pakai spek. Orang pun tanya, Haji macam mana sihat badan kat 70 masih lagi okey? Oh, saya ni memang keturunan macam ni Ustaz. Ayah saya pun meninggal umur 100. Atuk saya umur 120. Memang kita orang keturunan. Kenapa? Di mana Allah di dalam nikmat itu? Sebab itu dalam Quran ada satu ayat Allah ulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Then which of the favors of your Lord will ye deny? Allah Ta'ala tanya dalam ayat itu, nikmat apa lagi yang kau nak nafikan? Para ulama bahaskan ayat ini. Kenapa Allah guna perkataan tukadziban?
Tukadziban ni maknanya kenapa kau nak deny? Kenapa Tuhan tak guna perkataan seperti kau engkari, mana nikmat yang engkau engkari, mana nikmat yang kau tolak. Tapi Tuhan guna kalimat kenapa engkau mengengkari nikmat ini. Tuhan nak menunjukkan di situ ertinya kita nak menyembunyikan fakta sebenar bahawa nikmat yang kita dapat itu adalah daripada Allah. Sebab itu tukadziban ini daripada perkataan al-kazibu. Kazib ni maknanya al-ikhbar anisyait bi khilaf ma huwa alaih. Satu statement yang dibuat menyalahi hakikat benda yang sebenar. Contoh, meja 4 segi. Tapi kita cerita kepada orang meja ni bulat. Temberanglah nama dia. Tukadziban. Maknanya Allah beri nikmat macam-macam. Dia tak sebut pun Allah yang beri kejayaan ini. Tapi ini kerana perancangan nak macam-macam lagi. Puan-puan pun contoh, orang puji, cantik awak sekarang, umur 40 sekarang ni makin cantik sekarang. Masa sekolah dulu comok je nampak, sekarang ni makin lawa. Apa sebab? Oh ni kena buat treatment, pergi ni facial ni pakai produk ni. Di mana Allah? Allah dulu lawa awak sekarang ya kat 50 macam ni lagi. Alhamdulillah. Begitu caranya. Wah baguslah syarikat awak sekarang juta-juta dapat. Alhamdulillah. Allah dulu. Sebelum daripada kita bercerita perancangan. Sebab itu semua nikmat yang kita perolehi kadang-kadang Allah murka kerana kita hanya mengatakan usaha kita semata-mata dan kita lupakan peranan Allah. Itu sebab 31 kali Tuhan ulang dalam Quran. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat aku yang kau nak dustakan hari ni? Semalam kau dah dustakan, hari ni kau nak dustakan lagi. Kita hari-hari diberi nikmat, bergelumang harta, pasangan hidup, anak-anak, pangkat, kedudukan, penghormatan, kemuliaan. Sebab itulah ulama menyatakan, apabila kita terlampau banyak nikmat, tetapi nikmat itu tidak membawa kita ingat kepada Tuhan, itu bukannya nikmat, itu namanya istidraj. Apa makna istidraj? Istidraj ini adalah azab yang dibungkus dengan nikmat. Dia bala, tapi dia punya packaging dia nikmat. Pernah tak tuan-tuan mendengar ada orang kadang-kadang skrip percakapannya, ish, aku semayang subuh pun jarang, tapi duit berkepuk-kepuk. Projek masuk katanya subuh semayang tak dan. Ataupun ada orang kata, aku semayang jarang, exam score semacam, CGPA 3.8. Engkau semain surau hari-hari 2.5 ke dapat. Biasa dengar ayat begitu. Aku semayang jarang, zakat pun kurang, tapi umur dah 75 dah, okey lagi, sehat lagi 70 lebih. Ataupun dia kata, I tak pakai tudung, pergi Mekah okey je. Tak ada kena bala, kena peti kilat, elok pergi umrah, tak ada masalah. Tuan-tuan puan-puan, percayalah, ini adalah istidraj. Kerana Allah akan lalaikan kita dengan nikmat itu dan akan membalas perbuatan tersebut satu hari nanti. Ingatlah jika ada di antara kita sedang bergelumang dengan harta kemewahan nikmat yang macam-macam, naik pangkat, dapat kemuliaan, dapat pingat kebesaran, janganlah kita terburu-buru mengucapkan Alhamdulillah dan menyangka ia adalah nikmat. Bukan tak boleh ucap Alhamdulillah. Jangan cepat perasan. Tengok Tuhan sayang aku dapat nikmat macam-macam. Awak semayang pun tak. Jangan terburu-buru menyangka Allah sayang kita. Barangkali apa yang berlaku itu adalah untuk menjahanamkan kita. Ada satu riwayat kata Uqbah bin Amir, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidraj." Kalau kamu melihat ada orang yang Allah beri dunia dan segala impian yang dia nak, tapi dia adalah orang yang terus-menerus dalam maksiat, ketahuilah itu bukannya nikmat tapi istidraj. Istidraj ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam bahasa Arab, istidraj ini darajah, tangga. Artinya Tuhan bagi dia naik tangga, satu step, sampai di kemuncak, ujungnya tu gaung. Dia dah tak boleh patah balik, dah jauh.
ke depan gaung dan dia akan jatuhlah ke dalam gaung itu. Tuhan naikkan dia. Sebagaimana Allah beri nikmat pada semut, Allah beri dia sayap. Bila diberi semut itu sayap, dia kerjanya nak masuk dalam api pula. Maka dia pun matilah, terbakar. Itu dalam hadis tu Nabi sebut. Bila Allah berkehendak menghancurkan satu umatnya atau makhluknya, dia akan berikannya sepasang sayap. Dia akan terbang tinggi dan dia akan bakar diri dia sendiri. Walhal sebelum dia ada sayap itu, dia tak terbang, dia selamatlah. Dia duduk merayap di atas bumi ini. Sebab itulah, apabila kita dapat nikmat banyak, berhati-hati. Kerana kita takut ianya bukan nikmat tetapi bala untuk kita. Baik itu kata ulama, tanda nikmat istidraj ini adalah pertama, apabila rezeki, kekayaan, pangkat, jawatan kita tidak guna untuk dekatkan diri kepada Allah, bahkan kita halang pula orang nak dekat diri pada Allah. Istidrajlah. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Orang-orang itu menggunakan hartanya untuk menghalang orang daripada ikut jalan Allah. Orang nak buat baik, kita halang. Orang nak buat kerja-kerja makruf, kita halang. Apabila kita rasa diri kita banyak menghalang benda baik, kita sedang berada dalam dunia istidraj. Tapi bila kita nampak orang nak buat baik, kita rasa, oh ini kita kena support. Orang nak tolong orang, kita kena bantu. Oh ni CSR, bagus, kita bantu orang susah. Itu tanda nikmat ada berkat lah. Ada berkat. Yang kedua, kata ulama, apabila semakin bertambah kaya dan kesenangan, semakin banyak maksiat. Itu tanda istidraj. Ada orang memang dia semayang tidak, tapi dia bangga, saya punya kedai hari-hari pasang Quran ustaz, rumah saya pasang Quran apa semua. Saya banding rumah orang lain, rumah saya lebih warak pada rumah orang. Dia mengukur benda-benda begitu sebagai mengatakan dia itu adalah orang baik. Kalau setakat suka mendengar Quran tapi tidak menghayati Quran, Abu Jahal pun dengar Quran. Bahkan Abu Jahal ada seorang peminat Quran. Abu Jahal. Ada satu riwayat kata Al-Akhnas, dia zaman Nabi masih di Mekah dulu, ada 3 orang non-Muslim, orang bukan Islam Mekah, yang tidak Islam tapi sangat suka dengar Quran. Pertama sekali adalah Abu Jahal, yang kedua Abu Sufyan, dan yang ketiga Al-Akhnas bin Shuraik. Akhnas ini ketua Bani Zuhrah. Mereka ni tiap-tiap malam dengar Quran. Tiap-tiap malam. Nabi di rumah dia, Nabi baca Quran. 3 orang ini akan sembunyi di sudut-sudut dinding rumah Nabi sebelah luar, guna nak mendengar Quran. Satu hari 3 orang ni lari ketika ada dengar Nabi nak keluar pun dia orang lari. Bila lari 3 tu bertembung. Rupanya 3 ni tak tahu masing-masing ni tiap-tiap malam sekodeng rumah Nabi. Akhirnya kantoi. Kata orang Pantai Timur berigak. Awak sekodeng juga? Kata, jangan bising. Kata Abu Jahal, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Beres boh, saya tak cerita pada siapa-siapa. Kemudian Al-Akhnas tanya Abu Jahal, atara Muhammadan yakzib? Boh, alang-alang jumpa nak tanya, Muhammad ni nipu ke tidak sebenarnya? Ke dia saja gila jawatan je? Apa jawab Abu Jahal? Ma kazaba qattu wa kunna nusammihi al-amin. Muhammad ni aku kenal daripada kecil, tak pernah menipu, tak pernah berbohong. Walakin iza kana fi Bani Hashim as-saqayah wal-rifadah wal-musyawwarah summa takun fihimun nubuwah fa isyai li Bani Makhzum. Aku tak suka Muhammad ni sebab keluarga dia asyik dapat projek. Tiap-tiap tahun keluarga dia je bagi minum orang haji, Bani Hashim. Layan orang air Zam-Zam, Bani Hashim. Melayan penginapan, dia muassasah dulu. Dia susun muassasah semua, Bani Hashim. Ini sekarang dia pula datang mengaku jadi Nabi. Pengikut dia orang lagi ramai lagi. Habis. Fa'isyai li Bani Makhzum. Aku keturunan Bani Makhzum dapat apa? Lepas Bani Hashim. Dia marah Muhammad sebab itu je. Bukan sebab Quran tu tak betul. Jadi kalau tuan-tuan merasakan bahawa ada orang kata, saya walaupun nampak begini ustaz macam tersemayang tak berapa cukup, tapi saya hari dengar Quran. Abu Jahal dengar Quran.
Quran ni bukan sekadar didengar, dihayati. Dan Quran tu kalau dihayati takkan mu tak semayang juga. Menata apa tak semayang? Dalam Quran berapa banyak ayat suruh semayang. Kita jangan jadi macam Qarun. Ini Tuhan ingatkan dalam Quran. Qarun ni Allah bagi nikmat banyak, tapi silap dia satu saja. Dia tak kaitkan Tuhan dalam kejayaan dia. Dalam Quran Allah Ta'ala berkongsi cerita, Qarun ni dulu dia kaya, dan ramai orang teruja nak kaya macam dia. Allah rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 79. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lazu hazin azim. Lalu Qarun ni Allah Ta'ala cerita, tiap-tiap hari dia keluar rumah, fakharaja ala qaumih, dia berjumpa dengan orang. Fi zinatihi, dia pakai perhiasan memang bling-bling betul. Bajunya lawa apa semualah. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya, maka dia punya peminat-peminat, pengkagum-pengkagum dia pun ketika tengok Qarun dengan pakaian yang cantik, mereka pun terkagum-kagumlah melihat Qarun ni berjalan dengan kereta mewah dia apa semua. Sehingga mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Moga-moga satu hari esok kita pun kaya macam Qarun. Waktu ramai, bilalah kita nak kaya macam dia ni. Innahu lazu hazin azim. Qarun ni untung dia. Dia orang yang bertuah sebab dia dapat kekayaan begini. Lalu orang pun interview lah kepada Qarun. Datanglah majalah mana, Malaysia Tatler ke apa ke, buat temu ramah. Encik Qarun, macam mana Encik Qarun ni boleh kaya? Dulu miskin, susah, sekarang dah jadi bilioner apa semua ni. Macam mana boleh kaya? Apa jawab Qarun? Qala innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya saya kaya ini kerana saya diberi ilmu untuk jadi kaya. Surah Al-Qasas ayat 78. Bila orang tanya kepada dia, macam mana mu boleh kaya? Dia tak sudi pun menyebut ini rezeki Allah. Tapi yang disebut, oh kerana kita ilmin indi, saya ada knowledge, saya ada ilmu. Lepas itu saya sering tegur kepada mana-mana penceramah, kursus, seminar usahawan jutawan. Awak nak lantik, nak pilih orang, nak groom orang berniaga jadi jutawan, silakan. Tapi once dia orang kaya, jadi berjaya, didik dia mengatakan bahawa kejayaan ini kerana Allah izin. Bukan kerana engkau pergi kursus cocok kepala, engkau ada perancangan yang baik, engkau ada mentor yang bagus, engkau ada link yang bagus, lalu je. No, Allah dulu. Awak berjaya kerana Allah. Tuan-tuan, kita pun kalau Tuhan tak izin kita, kita tak jadi macam sekarang. Kita sekolah bukan pandai sangat. SPM pun 2, ni zaman SPM 1, 2, 3 dulu lah. SPM 2, molek gaji besar sekarang. Tuhan izin. Kenapa Tuhan izin? Bukan sebab kita baik, mungkin doa. Mak kita doa mana kita tahu. Ayah kita doa masa kecil, kita memang nakal lah. Allah izin je kita ini. Allah izin. Sebab itu Qarun kesilapan dia bila orang tanya macam mana ente boleh berjaya? Oh ni kerana saya buat perancangan yang baik. Lalu Allah Ta'ala sangat murka, Allah tenggelamkan dia di dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Aku tenggelamkan Qarun dengan rumah-rumah dia sekali di dalam tanah, dan takkan ada orang boleh menolong dia, dan dia termasuk orang yang mendapat pembalasan. Ini surah Al-Qasas ayat 81. Qarun tenggelam. Sampai sekarang dia kerana kayanya Qarun ni, orang sampai sekarang menyebut istilah harta karun. Punyalah kayanya. Walaupun Qarun ni di Mesir, sampai ke Malaysia orang cari lagi program harta karun. Cari juga karun di Malaysia. Mana ada karun di Malaysia? Tapi nak menggambarkan kayanya Qarun itu. Sampai di Malaysia apa orang buat? Cari harta karun. Surah Al-Qasas ayat 81. Maka bila Qarun ditenggelamkan, orang-orang pengkagum-pengkagum, peminat-peminat, penyokong-penyokong Qarun, termasuklah netizen-netizen yang dulunya mengkagumi dia, akhirnya insaf. Ada yang left group,
ada yang unfollow, ada yang unfriend, dan mereka join geng-geng surau saja sampai pada tu. Join grup surau saja. Sehingga Allah rekodkan dalam Quran, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams, maka orang yang sebelum ini begitu kagum sangat dengan kejayaan Qarun, bila dia tengok Qarun telah ditenggelamkan, lalu mereka berkata, yaquluna wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha min ibadih. Rezeki ni Allah yang beri, bukan manusia. Baru insaf semua. Jadi kita tak nak kejayaan yang kita berjaya dapat ini, kita lupa mengatakan, oh ini izin Allah. Percayalah tuan-tuan, izin Allah. Kita bantai di COVID berapa lama? Teruk bantai di COVID ni. Tapi kalau kejayaan dapat dicapai, percayalah izin Allah. Maka bila dapat kejayaan, salah satu caranya untuk manifestasi kesyukuran adalah bantulah orang lain. Sebab Tuhan beri kepada kita bukan 100%, 2.5% tetap milik orang lain melalui zakat. Itu yang wajib, yang sunat lebih pada itulah. Ada satu kisah dalam hadis. Nabi pernah cerita pada sahabat tentang cerita 3 orang laki-laki. Seorang kena kusta, seorang masalah botak, seorang lagi buta. 3 ni Nabi cerita tentang masalah kufur nikmat. Dalam satu hadis, Nabi cerita tentang 3 orang di zaman Bani Israel dulu. Allah uji mereka. Daripada 3 orang ini, 2 orang gagal dengan ujian sebab mereka sombong dan juga lupa diri. Hanya seorang saja yang berjaya sebab dia kekal konsisten syukur dan sedar akan siapa dia sebelum ini. Kata Abu Hurairah, Nabi bercerita, inna salasatan fi bani Israel abras wa aqra wa a'ma bada lillahi an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan. Nabi cerita zaman Bani Israel ada 3 orang, seorang sakit kusta, seorang kepalanya botak, seorang lagi buta, OKU cacat penglihatan. Allah pun menguji mereka bertiga, maka diutuskan satu malaikat untuk tes 3 orang ini. Pertama, kata Nabi, malaikat pergi berjumpa dengan orang yang sakit kusta ini. Malaikat pun jumpa dia, malaikat pun tanya kepada dia, fa'atal abras faqal ayu syai'in ahabbu ilaika. Dalam dunia ni, encik paling suka apa? Apa yang encik hendak? Apa hajat? Lelaki ni menjawab, launun hasanun wa jildun hasanun qad qadiranin nasu. Saya kalau boleh pilih nak apa? Saya nak rupa yang elok, kulit yang cantik. Sebab orang selama ni jijik bila melihat saya ini. Saya ni penyakit kusta, kata dia. Famasahu fazahaba anhu fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Lalu malaikat pun mengusaplah kulit pesakit kusta ini, hilang segala penyakitnya. Kulitnya jadi cantik, handsome pula dah lepas pada tu. Kemudian malaikat tanya lagi, ail mal ahabbu ilaik. Encik nak harta apa? Ini macam dapat lampu ajaib Aladdin lah ni. Apa? Your wish is my command. Pertama awak nak cantik, kita bagi yang kedua. Apa harta yang awak nak? Orang tu jawab, al-ibil atau qala al-baqar. Saya kalau boleh, saya nak unta. Tak ada unta, lembu pun okey lah. Fa'utiya naqata ashra'a faqala yubaraka laka fiha. Maka malaikat pun bawa kepada dia seekor unta yang sedang bunting. Unta yang sedang bunting, dan didoakan pula semoga Allah kurniakan berkat pada engkau dengan unta ini. Jadi pesakit kusta ini dahlah jadi cantik, dapat pula unta bunting. Kemudian malaikat pergi pula kepada orang yang botak. Tak malah kau ada orang botak, tak adalah istilah lain nak lapik cakap, memang itu jelah. Sebut tak berambut kan panjang sangat ayatnya. Wa atal aqra, bahasa Arab mudah. Wa atal aqra faqal. Nabi cerita malaikat pergi kepada orang yang tak ada rambut ini, ayu syai'in ahabbu ilaik. Awak pula nak apa? Awak ada 2 permintaan saya boleh tunaikan. Maka kata lelaki ini,
Saya kalau nak dalam dunia tak ada lah. Sya'run hasanun, rambut yang cantik. Wa yazhaba anni hadza qad kazara linnas, dan hilangkanlah benda-benda yang tak elok pada kepala saya ni, parut ke, bekas-bekas klemomo ke apa, bagi dia comel lah. Kemudian rambut nak lawa. Itu je saya nak. Famasahu fadhaba utiya, maka malaikat pun gosok, tumbuh rambut comel, cantik. Dan malaikat tanya pula lagi, okey, permintaan kedua, kamu nak apa harta? Orang yang dah ada rambut ni pun jawab, saya nak lembu ataupun unta lah, mana-mana satu. Maka malaikat pun bawa kepada seekor lembu bunting. Ambil ni lembu unta, dia doakan berkat kepada orang ini. Settle. Pergi pula kepada lelaki yang ketiga, wa atal a'ma, dia pergi pula pada orang yang buta, OKU, cacat penglihatan ini. Ai syai ahabbu ilaik, kamu nak apa dalam dunia? Jawab orang tu, saya kalau boleh nak penglihatan saya pulih. Benda biasalah dia minta. Gosok sekali dapat. Kamu nak harta apa? Saya nak kambing. Dia beri kambing bunting pada dia. Doakan berkat. Ringkas cerita, tiga-tiga lelaki ni, binatang yang mereka dapat berkembang biak. Orang pertama dia punya unta itu, satu lembah tu unta dia semua. Kaya lah, bahasa mudah kaya. Lelaki yang bekas sakit botak, yang kena botak dah rambut panjang tu, dia punya lembu satu lembah tu. Lembu dia belaka. Betul juga mantan orang buta tadi, kambing satu lembah kambing. Maka Nabi pun bercerita, Allah perintahkan malaikat untuk pergi uji pula mereka. Adakah mereka dah lupa diri ke atau masih kenang budi lagi? Maka malaikat datang, dia pun menyerupakan diri dengan orang sakit. Malaikat menyerupakan diri dengan orang sakit kusta, dia jumpa dengan bekas pesakit kusta yang dah sembuh itu. Faqala rajulun miskinun taqatta'at bil jibalu fi safari fala balagha al-yawm illa billahi thumma bika. Malaikat menyamar tadi disebut, Tuan, saya ni orang miskin. Saya ni putus rezeki sedang musafir dalam perjalanan. Saya tak akan dapat meneruskan perjalanan saya kecuali dengan pertolongan Allah melalui pertolongan Tuan. Tolonglah saya, Tuan kan banyak harta. As'aluka billazi a'taka launal hasan wa jilal hasan wa mal ba'ir abtalu alaihi fi safari. Demi Allah, bantulah saya. Berilah seekor saja unta untuk saya survive dalam hidup saya. Malaikat menyamar. Orang yang kaya ni tadi tiba-tiba dijawab, innal hukuk kasiratan. Minta maaf lah encik, saya ni komitmen banyak, tanggungan saya pun banyak. Kalau saya bagi, orang lain tak dapat. Tak maaf lah, ikhtiarlah tempat lain. Pada unta dia, satu lembah tu unta dia semua. Seekor pun dia tak bagi. Okey, malaikat pun tak ada masalah. Malaikat tanya lagi, encik ni macam mana boleh dapat unta sebanyak ini? Apa rahsia? Ni meniaga bagus. Dia jawab, harta kekayaan ni saya warisi turun-temurun daripada nenek moyang saya. Dia nipu lagi. Ni saya memang keturunan kapal di laut, gedung di darat. Memang kaya betul. Nenek moyang saya ni tuan tanah Kedaung. Memang kaya betul. Tiba-tiba malaikat kata, in kunta kaziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Malaikat pun tiba dah sampai orang tu menipu, dia pun marah. Encik kalau menipu, Allah akan balikkan encik pada keadaan encik yang asal. Orang kaya ni dah takut. Awak ni siapa? Awak kena tarik balik percakapan itu. Macam mana awak kaya sekarang, awak tak kata ini daripada Allah? Maka Allah pun murka pada lelaki ini, ditukarkan balik menjadi penyakit kusta macam dulu. Nabi cerita. Dan kekayaannya lenyap begitu saja. Datang pula kepada orang yang sebelum ni botak. Benda yang samalah. Malaikat menyamar, minta lembu seekor. Dia buat tak? Dia kata saya sibuk, ramai orang nak binatang saya gini. Lepas pada tu, bila minta lembu seekor, dia kata saya ni banyak lagi nak guna lembu ni, ada orang ni nak. Dia nipu je kerja. Lepas tu bila minta tolong apa semua, bila tanya ni macam mana bisnes lembu boleh gini. Oh, kita memang bisnes ni kita rancang mula, kita beli. Tak ada sebut Allah. Tetapi
Bila malaikat pergi kepada orang yang ketiga, orang yang buta, menyerupai orang itu, minta tolong. Orang buta itu, orang yang bekas orang buta jadi celik itu, dia kata beginilah Tuan, Tuan pun susah, saya ni Allah dah bagi lama dah senang. Tuan ambil lah berapa ekor nak ambil lah, lantak tak berhabis saya, selembah kami. Ambil lah berapa ekor. Zaman tu bukan ada lori tuan-tuan, lantak banyak mana je boleh ambil, setakat 10 ekor ambil lah. Jenis tak kisah. Ambil lah benda ni Allah beri ke saya, bukan merugi pun, saya tak keluar modal pun. Ambil. Lepas tu dia doakan pula orang itu supaya dapat sembuh. Dia pun cerita dulu saya susah. Dia berkongsi cerita pula dengan orang. Dulu saya susah, saya doa pada Allah, Allah beri saya satu benda yang ajaib. Maka alhamdulillah hari ni. Jadi apa saya nak sombong, saya tolong orang sajalah. Berapa ekor nak ambil? Ambil lah berapa nak ambil. Maka malaikat pun lantas mengatakan kepada orang ini, amsik malaka fa innama betulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Kata malaikat, tak apalah encik, peganglah kekayaan encik ini. Sebab saya ini datang hanya ujian daripada Allah, dan percayalah bahawa Allah telah reda kepada encik, tapi maaf, Allah murka kepada 2 orang sebelum daripada ini. Cerita ni panjang, tuan-tuan boleh rujuk hadisnya, hadis Bukhari Muslim. Cerita-cerita Nabi tentang orang-orang yang dulu berjaya, tapi tak mahu berkongsi mengatakan bahawa kejayaannya itu kerana Allah. Siapa tak mahu mensyukuri nikmat, akal tak betul, hatinya berkulat. Siapa tak mahu syukur nikmat, tertutuplah baginya pintu rahmat. Siapa tak mahu syukur nikmat, tanda nafsunya sudah melekat. Siapa tak mahu bersyukur nikmat, pintu hatinya sudah tersumbat. Siapa tak mahu syukur nikmat, maka bala datang, celaka pun mendekat. Siapa tak tahu bersyukur nikmat, ke laut rugi, ke darat pun melarat. Siapa tak mahu syukur nikmat, hartanya memang banyak, tapi tidak akan berkat. Yang penting syukurlah. Sedikit ataupun banyak, maka kita tetap saja bersyukur. Sebab itu orang kalau katakanlah na'udzubillah, tahun ni dia dapat untung 1 juta misalnya, dia pun bersyukur. Tahun depan dapat 500,000, separuh. Tak payahlah buat majlis syukur, tak nak aku. Kita buat bila 1 juta. Tak boleh begitu. Dia syukur ni banyak sikit, serupa. Serupa je, buat je bila lantak. Lagi sikit Tuhan bagi, lagi banyak pula sedekah. Itu lagi Tuhan hormatnya. Dia ni pelik. Aku bagi rezeki sikit tahun ni, dia sedekah banyak lagi. Maknanya orang ni dia syukur nikmat. Sebab nikmat tidak datang dalam bentuk angka misalnya, tapi datang dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, happy dan macam-macam lagi lah. Sebab itu nikmat banyak atau sikit kena syukur. Ataupun nikmat yang kita dapat tu tak sesuai dengan jiwa kita, tapi itu yang dah ditentukan, syukur sajalah. Macam contoh, saya kalau tekak saya sekarang ni tuan-tuan, orang penganjur sediakan air spritzer, air mineral spritzer botol kecil. Saya kena syukur. Tapi sebenarnya dalam hati saya nak tertarik. Sebenar-benarnya cerita apa dalam hati. Ni cerita je, bukan suruh buat. Tak. Jangan buat ceramah susah nak minum. Payah. Hati saya memang saya nak tertarik keras sikit. Jangan manis ingat. Tetapi apabila Allah rezekikan saya air spritzer, saya kena terima. Kena pegang prinsip, jika anda tak dapat apa yang anda suka, suka je lah apa anda dapat. Syukur. Jadi mineral pun mineral lah, minum lah. Gugur sampai habis. Jangan komplain. Ngapa air mineral ni? Ni rezeki Allah bagi, itu syukur. Jadi nanti tahun depan dan tahun mendatang, walaupun tak dapat 200,000 sekalipun, tapi buat je lah majlis. Buat kecil-kecilan lah, tak adalah makan karipak sudah lah. Macam ni bolehlah nasi sikit, sebab banyak. Dia syukur ni mustahak.
Saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan. Kata Imam Al-Baihaqi, iman kita ni ada 70 cabang. Syukur ni dia cabang iman ke-36. Artinya orang yang tak syukur, iman tak sempurna. Dia mesti ada syukur. Dan syukur ni sifat, satu-satunya sifat kata ulama' yang sampai dalam surga. Dalam surga, sifat-sifat mahmudah yang lain dah tak ada. Macam contoh sifat sabar, qanaah, merasa cukup. Mana ada dalam surga? Surga ni, mana ada sabar? Tuan-tuan, nikmat sapu je. Tak ada sabar-sabar lah. Air sungai tu arak. Sabar. Minum je. Tak ada sabar-sabar. Sekarang ni sabarlah. Member Yamseh minum bir. Aku ni orang Islam, bir lah dulu. Jadi kita sabar daripada maksiat. Di surga tak ada sabar lagi. Boleh berenang dalam laut, dalam sungai arak, sungai madu, bidadari bersusun. Macam sekarang mana boleh tuan-tuan pergi ke tempat-tempat yang ada orang perempuan tak senonoh. Mana boleh pilih-pilih begitu. Surga tak payah sabar, ambil je. Surga dah tak ada sabar. Surga dah tak ada qanaah. Tapi dalam surga yang masih kekal, syukur. Kita masuk dapat nikmat. Alhamdulillah ya Allah, syukur nikmat. Masuk pintu surga, bidadari tunggu. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukur ni sampai surga. Sebab itulah sifat syukur Allah rakamkan dalam 35 surah. Dan surah paling banyak cerita syukur, surah Al-Baqarah, 7 kali. Ada overall ada 73 kali diulang kalimat-kalimat syukur ni. Dan paling banyak dalam bentuk perintah supaya bersyukur. Bersyukurlah kamu, itu paling banyak. Yang kedua, ayat mudah-mudahan kamu bersyukur. Itu sebanyak 14 kali. Dan ada juga Tuhan ada masa menyebut kebanyakan manusia tak tahu bersyukur. Itu juga ada Tuhan sebut. Sebab itulah kita kena sentiasa syukur lah. Banyak sikit syukur saja. Apa juga yang berlaku mesti mau syukur. Macam mungkin kita sekarang ni berada dalam nikmat rezeki yang banyak. Tapi di luar sana ramai orang susah, ramai lagi. Kadang dengan orang-orang yang susah ni, kita selalu bagi semangat. Jangan rasa down lah dalam hidup. Walaupun kita ni orang susah apa semua. Sebab setiap nikmat Tuhan beri, banyak ataupun sikit adalah rahsia dia. Kadang ada orang tanya, kenapa orang tu kaya sangat, kita pula miskin? Dia melampau-lampau kekayaannya. Pergi ke hulu ke hilir, naik private jet, naik helikopter. Kita tak mampu. Kenapakah Tuhan beza-bezakan rezeki ni Ustaz? Ada orang kaya sangat, ada orang sederhana, ada orang miskin. Apa salahnya Tuhan bagi sama rata je manusia ni? Duit dia super je, sama semua. Kan lebih adil. Ada orang bawa teori begitu. Dia begini, Allah Ta'ala ni dia lebih cerdik pada kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 71, aku boleh je bagi semua manusia kaya. Tak ada masalah. Tapi apa akan jadi? Lepas itu Allah Ta'ala sebut, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Aku sengaja beza-bezakan rezeki manusia. Aku sengaja. Ada orang kaya, ada orang sederhana. Apa sebab? Kalau aku bagi semua orang kaya, la baghaw fil ard. Dunia akan jadi huru-hara. Kenapa huru-hara? Begini. Contoh, katakanlah Kuantan, orang Kuantan. Katakanlah tengah malam nanti pukul 12 malam, seluruh orang di Kuantan Allah beri duit 1 juta. Adakah tuan-tuan ingat orang Kuantan akan bahagia? Kalau semua orang Kuantan jutawan? Tak. Kalau semua orang di Sungai Choh Rawang ini kaya, tuan-tuan ingat bahagia kita duduk di Sungai Choh ini? Di Bukit Beruntung semua orang kaya, adakah kita akan bahagia? Belum tentu. Apa sebab? Bila semua orang kaya, bangun pagi esok, buka depan pintu rumah, malaikat dah taruh satu beg, ada duit 1 juta, semua orang dapat. Kita buka beg, apa? 1 juta cash. Apa kita niat pertama? Sudah pasti nak hantar pergi bank. Katalah kita memang susah, kereta tak ada, memang miskin. Tunggulah tepi jalan, tunggu bas, tunggu taksi apa semua. Tunggu bas daripada pukul 6.30 sampai pukul 8. Tak ada sebiji bas pun lalu. Apa sebab bas tak ada? Sebab malam tadi driver bas pun dapat 1 juta juga. Dia nak buat apa? Nak bawa bas lagi dah.
Dah sejuta dah dapat lepas tu. Bah, pincang pengangkutan awam. Sudah. Jam kita. Grab tak payah cerita, memang tak datang lah. Grab tak ada lah. Dia dah dapat sejuta. Lagilah dia tak ngantar dah orang. Akhirnya kita jalan kaki. Awak kaya peluk beg. Pergi bank. Bank ada di Pekan tu, pergi ke bawah. Sampai di bank pukul 9, tak buka-buka. Dari pukul 9 pukul 10. Apa sebab? Jaga bank tu pun dapat sejuta. Orang tadi ni ada apa pegang senapang ya. Dengan kerani-kerani bank pun dapat sejuta. Daripada ngira duit orang bank, ngira duit sendiri. Lepas tu perut pula ke bulu. Aduh, benda nak makan. Pergi 7-Eleven, tutup. Restoran, roti canai, mamak balik lah. Semua kat KLIA lah. Dia pun kat KLIA pun sangkut. Sebab dengan pilot-pilot pun dapat sejuta malam tadi. Semua lah malas bawa kapal terbang. Maka adakah dunia jadi bahagia? Tak bahagia. Kita hak jadi seronok sekarang sebab bila ada orang susah, mereka kena keluar dari kesusahan, meniaga. Dia buat nasi lemak. Dapat kita makan nasi lemak. Cuba dia kaya serupa kita. Kita pun tak buat nasi lemak, dia pun tak buat nasi lemak juga. Sebab itu Tuhan lebih cerdik lah dalam bab ini. Tak payah nafikan Tuhan. Ada orang tanya soalan tu, kenapa kita ni tak kaya? Semua kan senang. Baik tu Tuhan kata, mu syukur je lah. Aku beri tu mesti ada sebab. Kenapa dia beri lebih kepada orang ini, kurang orang ini? Supaya orang yang lebih ni tolong orang yang kurang. Sebab itu dalam agama kita mengajar, duit kita no such thing 100%. 2.5% mesti milik orang. Mesti milik orang. Apa juga harta kita. Dia Allah bagi kita beza-beza sebab nak suruh kita saling bantu-membantu. Ayuh syukurlah nikmat yang ada. Kata Abu Yahamka, antara cara syukur nikmat ini adalah pertama sekali jangan komplain nikmat yang ada. Syukur nikmat lah tu. Berapa pun kita dapat, syukur sajalah. Ada orang dek kerana nak tawaduk, lalu dia pun kutuk rezeki. Tak boleh. Contohnya, dia beli kereta baru. Orang pun, jiran pun puji. Tahniah bang, kereta baru. Cantik lah kereta gini. Dia ni kononnya nak humble. Adalah alhamdulillah lah kereta baru. Tapi kereta ni, bila kona tu dia rasa lain sikit. Ada Jangan mengomen. Nikmat tak boleh komplain. Walaupun niat kita nak malas nak sombong. Tapi nikmat ni mesti puji Allah betul. Ini kereta alhamdulillah rezeki Allah bagi. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah rezeki. Duit pun tak ada. Tapi Allah, sebut Allah banyak. Jangan komplain rezeki. Komplain customer service. Bukan pada sesama sini. Salurkan pada yang betul. Sekira scan barcode, masukkan komplain anda. Jangan cerita pada orang. Nikmat mesti diceritakan. Baguslah nikmat-nikmat ni. Satu. Yang kedua kata Hamka, jangan mengomen nikmat yang belum dapat. Macam tadi saya nak teh tarik. Belum dapat. Apa yang ada saya mesti... Bukan nak, tak, contoh. Jadi, benda belum dapat, sabar. Apa yang ada, syukur. Dia begitu. Sabar dengan syukur, dia dua sayap. Manusia ni dia ada dua kepak. Satu sabar, satu syukur. Dia tak boleh salah satu tu patah. Kalau patah, tak balance. Pesawat hilang nanti. Dia mesti syukur ada, sabar ada. Macam puan-puan. Katalah tiba-tiba suami nikah seorang lagi. Contoh. Puan-puan kena ada pula satu sayap nama sabar. Bila sabar tu hilang, itu yang lain macam kapal terbang tu. Dia kena ada balancekan dengan sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Jadi sabar dulu. Syukur ada sabar. Baru dia balance. Kita selalu nampak pelangi atas kepala orang. Jarang kita tahu bahawa atas kepala kita pun ada pelangi juga. Kita puji, hebatnya dia, untungnya dia, bertuahnya dia. Kita tak sedar bahawa ada orang lain sedang puji kita juga. Untungnya dia ni. Jadi nikmat ni Allah beri semua orang. Ada satu cerita, orang cuci tingkap ke SCC. Dia cuci tingkap 30, bergantung pakai tali. Cuci cermin. Dia tengok dalam cermin, dia tengok ada orang tengah mesyuarat board director. Suarat daripada pagi sampai petang. Eksekutif duduk. Masing-masing ni masa mencuci tingkap, semua pening. Macam mana dia boleh duduk begitu tak gerak-gerak?
Dia pelik tengok orang mesyuarat tak bangun-bangun. Bangun sekejap, pergi rokok sebatang, masuk balik presentation ni. Kata gila pok-pok ni boleh duduk begitu. Dia boleh bincang. Kita kan duduk tuan-tuan daripada pukul berapa duduk. Tak sabar nak balik lah. Lama lagi keceramah ni. Kita ada orang tak tahan duduk lama. Tapi macam mana eksekutif ni boleh duduk lama. Brainstorming, mesyuarat, fikir macam-macam. Orang yang dalam bilik mesyuarat tu pula ketika menengok orang yang cuci tingkap tu, macam mana dia boleh bergantung ramai-ramai. Tak gayat. Rupanya kita saling kagum-mengkagumi kelebihan masing-masing. Kita pelik cara dia. Oh, dia pun pelik cara kita begitu. Rupa setiap orang ni Allah Ta'ala beri dia kelebihan-kelebihan. Tuan-tuan kagum. Oh, macam mana lah Perdana Menteri. Perdana Menteri pun kagum kerja tuan-tuan juga. Tuan-tuan kagum orang itu. Semua orang ada pelangi di atas kepala dia itu. Sebab itu bersyukurlah. Kalaupun kita tak ada harta yang banyak, tapi kita ada kesihatan. Oh, itu nikmat besar. Kesihatan ni kata orang putih, health is not everything, but everything is nothing without health. Kesihatan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tak ada makna tanpa kesihatan. Rumah besar bertingkat-tingkat, duit tebal berlipat-lipat, kereta bersusun berkilat-kilat, isteri kita pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi kita sendiri sakit tenat. Apa faedah? Kereta banyak 17 biji. Parking keliling rumah. Sontok dinding. Tapi awak seminggu 3 kali naik ambulan pergi hospital. Baik beli ambulan. Susun. Tak ada nak menyusahkan orang datang. Nikmat tak ada makna kalau tak sihat. Ya. Kita ada isteri lawa pun tapi tuan-tuan sakit. Puas berubat. Pandang je lah. Pandang je lah. Tak ada manfaat. Nikmat ni apabila memberi manfaat, maka itu kebahagiaan. Tapi tak dapat apa-apa. Kesihatan ni mustahak. Tuan-tuan, orang kalau boleh beli kesihatan, orang beli kesihatan. Tapi orang kaya yang betul-betul kaya, dia boleh beli kesihatan. Saya banyak jumpa orang kaya-kaya, dia kena umur dah kat 80. Lembik dah berjalan, tak apa. Orang faham bagi tak apa perut dah berjalan. Lepas 2 bulan jumpa sihat pula dah. Kata macam mana boleh sihat pula ni Datuk? Rupa dia orang kaya-kaya, dia boleh buat apa, masuk ke cocok-cocok darah, tukar darah. 50-60 ribu bayar. Ambil, saya pun tak tahu nak menyebut daripada organ apa masuk dan tukar. Sihat pula je. Jalan tu. Main golf semula dah. Dia jadi sihat balik. Tapi sekali masuk tu darah kat 50-60 ribu. Kaya. Saya pernah jumpa orang kena kanser tahap 3. Kanser limfoma. Datuk Seri apa nama dia. Masa sakit tu memang kurus kering. Mata cengkung. Duit banyak. Berubat sana, berubat sini. Ikhtiar pergi. Sampai duduk New Zealand berapa lama. Sebab nak dapatkan environment, segar udara, macam-macam. Molek sihat lah dah. Jadi ahli lembaga banyak lah. Sihat semula dah. Umur dah 70. Sebab itu kesihatan ni kalau orang mampu beli, orang beli. Tapi tak semua orang mampu. Sakit demam gitu mati je lah. Demam bawa klinik kerajaan. Orang kaya boleh bawa lah hospital mahal sikit. Sebab itu kesihatan kalau orang beli. Benda paling mahal sekarang. Tapi iyalah. Kadang kita naik kapal terbang zaman student dulu. Naik kapal terbang, duduk ekonomi. Masa tu ada first class. Zaman Malaysia Airlines ada first class. Tak ada dah. Sekarang dia ada business, dia ada premium, business premium. First class lagi besar lah. Kursi dia besar. Kadang masa saya di Cairo dulu ada direct flight. Cairo Kuala Lumpur. Sekarang tak ada lah. Daripada Cairo ke Kuala Lumpur, masa tu Subang. Jadi first class ni kadang seat dia seorang 2 duduk. Seorang 2. Tanya ke pramugara. Orang duduk first class ni makan apa? Macam-macam. Sate ada, teh tarik ada, nasi ada, menu. Boleh tunjuk benda nak. Wah, ni sudah bagus. Dia orang biasa order apa bang? Mana ada dek. Geng-geng orang kaya ni dia naik terbang, dia nak tidur je. Habis makanan? Mana ada makanannya? Dalam hati. Cuba hantar ke belakang makanan.
Kita student oh kalau hantar ke belakang, membojol lalu melentang patah. Sate sampai kelidi-lidi tak, baru kita tahu ada orang mampu untuk dapat first class. Tapi makan tak boleh. Dia orang makan jaga kat lik dia apa? Makan ubat banyak. Makan ubat lagi banyak pada makan makanan. Kejut tidur untuk nak makan ubat ada. Alas perut makanlah roti. Roti tu buat kulit je, putih tak makan. Allah sianya. Tekek mahal tak boleh makan. Baik bagi kita orang duduk. Zaman itulah baru kita tahu, sihat ni nikmat besar. Jangan tuan-tuan duduk di sini sihat, alhamdulillah. Ada kawan kita sakit, kesian. Mula-mula sakit, umur 40 dah. Tak boleh bangun, cuci bawah pinggang. Isteri lawa lagi. Isteri tengah pasang badan. Lah macam mana? Pening menyelesaikan masalah umat ni tuan-tuan. Pening. Kita kerja simpati je lah. Sebab isteri dia comel lagi. Dia tak jaga kesihatan. Dah sakit mula-mula, kesian. Kalau sakit terus mati, tak apa. Ini berapa tahun? Tuan-tuan hidup 10 tahun lagi. Rekod begitu atas kata. Susah. Jadi jagalah kesihatan. Itu nikmat. Kata Abdullah Gimnastia, orang yang syukur ni ada tanda. Ni saya nak kongsi tuan-tuan tanda-tanda orang syukur. Ataupun tips menjadi orang syukur. Kata dia, orang yang ahli syukur, istilah dia panggil ahli syukur. Dia merasa tidak memiliki sesuatu dan semua yang dia dapat hanyalah pinjaman. Tuan-tuan akan jadi orang syukur. Contoh, kita diamanahkan pegang jawatan di masjid negeri, jadi imam misalnya. Kalau kita merasakan kita dipinjamkan menjadi imam di masjid negeri, satu hari esok kalau kita ditukarkan ke tempat lain, kita tak rasa apa-apa. Sebab kita rasa kita hanya dipinjamkan saja. Tapi apabila kita merasakan jawatan itu hak kita, bila kita berlaku apa-apa, itu jadi kelang kabut tu. Sebab itu semuanya yang ada pada kita bukan milik kita. Hanya hak guna pakai. Hatta nyawa kita pun bukan hak milik kita. Allah boleh tarik bila-bila masa. Anak kita, harta kita, apa saja. Allah boleh tarik anytime. Sebab kita hanya dipinjamkan. Baik itu saya selalu bawa contoh. Kalau tuan-tuan nak tengok orang paling bersyukur dalam dunia, orang yang kerja joki, valet parking. Orang valet parking ni bagus. Tuan-tuan kalau pergi hotel ke shopping complex yang besar-besar, dia ada valet parking. Kita masuk kereta, kita bagi kunci, dia bagi kad. Dia pun ambil kereta kita. So, dia pergi parking. Lepas sejam, kita datang, ambil, kita pun balik. Tuan-tuan kalau perhatikan orang kerja valet ataupun joki ni, dia orang punya tahap tasawuf tinggi. Tasawuf dari segi memandang harta dunia. Kereta sampai, kereta Mercedes. Dia naik je kereta Mercedes, dia tak ada sombong sikit pun. Dia tak ada niat nak pergi show off, pusing bandar sekejap, ambil gambar, selfie. Sebab dia tahu, ni bukan kereta dia. Ni amanah. Daripada owner dia tengah beli barang. Dan dia akan pasti letak tempat yang elok. Bawah pokok jangan, sebab nanti ada burung-burung, tenggik apa semua. Dia jagalah, amanah. Dan dia tak ada niat nak seleweng pun. Ni show off tak ada langsung. Kemudian lepas sejam lebih, owner datang. Dia ambil balik kereta, pulang balik pada owner, ambil duit, pulang kunci. Ketika kereta tu berlalu, dia tak sedih pun. Tak adalah dia rasa, berpisah juga, aku dengan Mercedes ni, Allah sedihnya, baru sejam, manja-manja. Tak ada, bagi dia, pergi-pergilah. Bayangkan kalau kita ada sifat joki tu. Tuan-tuan keluar masjid, slipper hilang. Orang kalau selipar hilang, kalau dia meroyan juga tak tahulah apa jenis. Tak ada syukur langsung, syukurlah sikit. Bukanlah syukur, alhamdulillah selipar hilang, tak. Kita memandang Allah bagi pinjam selipar ni kat aku, sempatlah aku pakai setahun, hilang lah. Masjid saya baru 2-3 hari lepas, jemaah duk komplain orang mencuri selipar. Allah, banyak curi selipar. CCTV ada, tapi curi selipar ni nak report polis pun menghabiskan dakwat dia je print report tu. Curi selipar bukanlah tak nak report, 100 lebih paling mahal pun lah. Memang adalah dia ambil selipar masuk dalam baju gini, tutup pula dengan t-shirt. Dia ambil sikit-sikit, dia ambil sepasang masuk, tok dalam kereta, jalan lagi, ambil lagi sepasang.
Masjid saya ramai warga emas. Semua selipar Medifit dia ambil. Selipar orang sakit kaki. Siang macam-macam. Dah lah selipar perubatan. Selipar orang hak tak boleh pijak tomek macam-macam. Selipar hak jenis budak-budak muda tu tak ambil. Dia ambil selipar orang kesihatan. Siang macam-macam ambil. Ada sekali dulu Zohor, selipar hilang. Dia jumpa security, dia kata saya nak tengok CCTV boleh tak? Kenapa pula? Selipar hilang. Security dalam hati, Allah, selipar je pun, ingatkan cermin kereta pecah. Kata nantilah tanya pejabat boleh tak tengok. Kami pun bila dia minta nak tengok tu, kita pun tertanya juga, jarang orang hilang selipar nak tengok CCTV. Okeylah raikan. Rupanya selipar dia bukan selipar murah. Dia pakai selipar amla kenama Hermes, apa kenama? Hermes tu minta cuti kerajaan tu Hermes juga. Ada satu brand Hermes gitu. Sebelah 1,000 lebih. Sebelah, bukan sepasang. Sebelah 1,000 lebih. Dia pergi letaknya luar. Dah tahu selipar mahal 2-3 ribu ni, jangan letak luar. Ambil masuk dalam plastik, ikat di leher, semayang. Memang dah tentu tak hilang. Tak macam tak biasa pergi Mekah kan. Mekah kita kepik gini semayang selipar. Beg selipar tu ada. Patutlah kat 3,000 selipar dia. Tapi dia okey. Dia cuma nak tahu siapa yang buat je. Dia tengok budak yang buat tu macam budak-budak geng-geng ngisap, kuruh-kuruh gitu. Dia kata rezeki dia lah. Rezeki dia. Jadi orang yang tinggi tasawuf ni, dia sentiasa memandang apa yang ada bukan milik dia. Semua milik Allah. Jadi hilang ke, dapat ke, dia relax saja. Yang kedua, kata Jim, orang yang ahli syukur, dia akan pandang setiap pemberian Allah, Tuhan nak suruh dekatkan diri pada Allah. Macam contoh, kita Allah kurniakan rezeki beli handphone. Handphone tu nikmat. Sebenarnya handphone tu Tuhan beri, suruh dekat dengan dia. Bukan makin jauh. Siang malam tengok TikTok je kerja, tak. Buatlah sesuatu untuk agama. Dakwah, ajak dalam grup WhatsApp, semayang subuh. Benda-benda begitulah. Sentiasa dekatkan diri. Ada satu cerita. Ini cerita zaman dulu. Ada 3 orang pemuda masuk hutan. Dia masuk dalam hutan, berkemah. Tiba-tiba ketika tidur, kuda mereka hilang. Tali tak ikat kuat, lari. Dan pada kuda ni semua ada ration makanan. Jadi mereka dah kebuluran, duduk dalam hutan, bekalan hilang dengan kuda-kuda sekali. Masing-masing panik. Macam mana kita ni? Nak keluar hutan tak lepas. Seorang pemuda ni dia cerdik. Begini, kita bakar kayu, kita buat asap SOS. Tuanku istana atas bukit, mesti dia nampak asap kita buat ni. Ya tak ya, cubalah. Gamble, buatlah asap. Dia pandai buat SOS lah. Kebetulan memang tuanku rumah istana atas bukit, berehat dekat dengan balkoni. Dia tengok asap daripada hutan lain daripada biasa. Tuanku bukan reti sangat, tapi nampak lain. Panggil askar dia. Itu apa bulat-bulat itu macam lain macam sikit? Ampun tuanku, itu orang minta tolong tuanku. Hah, minta tolong? Rakyat saya? Ya, rakyat tuanku. Begini, hantar satu orang pergi Riki. Apa hal? Jadi tuanku titah satu orang panglima pergi tengok. Panglima pergi seorang lah, geruguk, jumpa. Tengok 3 orang lelaki-lelaki tak ada bekalan apa semua. Clear, dia pun balik ke istana report. Ampun tuanku, patik dah tengok ada 3 orang gini, rakyat tuanku tengah susah. Mereka kuda lari gini. Okey. Cari kuda 3 ekor, bawa pada dia orang, balikkan semula ke kampung kita, ke negeri kita ni. Junjun titah tuanku, bawa 3 ekor kuda, satu rombongan pergi jemput. 3 pemuda ni bila tengok rombongan raja sampai, mereka happy lah. Pemuda yang pertama bila tengok saja kuda tuanku 3 ekor. Dia bila tengok kuda tuanku, dia kagum. Ush, lawanya kuda raja berkilat. Ekor dia wanginya, sempu agaknya. Comelnya stable di istana ni. Mesti ada aircon agak lawa betul kuda dia. Dia duk muji kuda. Pemuda yang kedua, dia tengok kuda tuanku yang tuanku kirim. Ush, cantiknya kuda raja.
Makasihlah kepada tuan-tuan sekalian yang sudi membawakan kuda dan menyelamatkan kami. Dia terima kasih kepada Panglima. Tapi pemuda yang ketiga ketika dapat kuda dia menangis. Orang gembira dia menangis. Kawan dia tanya, "Bapa mu menangis?" "Aku menangis mengenangkan baiknya raja kita." "Bapa pula?" "Lah, dia sudi kirim kuda ke kita, nak suruh kita dekat balik pada dia." Apa kiasan cerita ini? Kita bila dapat nikmat, kita jadi pemuda yang mana? Ada orang jadi pemuda pertama ya. Dia puji nikmat siang malam. Dia beli kereta baru. Yang dipuji kereta ya. "Allah, comelnya kereta ni, Allah." Tidur sekejap, bangun balik buka tingkap. "Allah, lawa kereta aku." Pergi kerja, seminggu sekali basuh semua. Allah. Bagus. Tapi jangan puji kepada barang. Kunu abidan lil mun'imin wala ni'amin. Jadilah hamba kepada yang memberi, bukan kepada barang yang diberi. Jangan jadi hamba kereta, hamba yang memberi kereta. Mana setiap kali pandang, subhanallah, masya Allah, Allah Akbar, terima kasih ya Allah. Itu ahli syukur. Tapi pemuda yang ketiga itulah, bila dia pandang nikmat, dia kata ini nikmat Allah bagi sebab nak dekatkan aku pada dia. Maka apabila kita di Pro 2 ini sebagai contoh, telah mencipta kejayaan yang luar daripada jangkaan. Allah beri kita supaya kita dekat lagi dengan dia. Bagaimana caranya? Tak lain tak bukan mari kita bantu orang susah. Ramai orang susah sekarang. Bantulah anak-anak sekolah, orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ni sekarang kalau buka Facebook ke apa orang, siang malam KWSP, KWSP, KWSP bersasar, KWSP. Maknanya permintaan itu begitu kuat sekali. Orang susah ramai. Setakat mana kita boleh santuni mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang syukur ini memuji Allah sama ada waktu senang ataupun waktu susah. Ada satu cerita, saya cerita ialah pagi ni ya. Cerita dongeng lah pagi ni. Ada satu orang pakcik. Dia ni miskin. Miskin, memang orang miskin. Harta tak ada, dia hanya ada seekor kuda saja. Kuda pula kuda betina. Malas buat kerja, melawar kerja. Tak boleh buat apa. Isteri dah meninggal, duduk dengan anak lelaki. Orang kampung memang simpati lah. Dia masuk dalam asnaf lah, dalam senarai orang susah. Kadang Tok Penghulu datang hantar makanan apa semua. Beritahu kepada pakcik, "Pakcik, sabarlah dalam hidup ni. Kita ni miskin ni kadang-kadang. Yalah dah ketentuan begitu." Pakcik ni setiap kali orang hantar bantuan pada dia, dia akan jawab, "Tuan-tuan, yang baik tak mesti baik. Yang tak baik tak mesti tak baik." Orang pun tak faham. Pakcik ni orang hantar bantuan pasal apa pula lah. Sikit pasal apa pula lah. Orang balik lah. Selang berapa lama, diringkaskan cerita, kuda pakcik yang satu-satu harta dia ni hilang. Lari daripada rumah, merajuk agak kena marah, merajuk, lari. Dah pakcik ni tak ada harta langsung lah. Sebelum ni ada, tahan kuda seekor. Ni dah tak ada apa. Datang Tok Penghulu, hantar bantuan. Takziah lah pakcik, harta dah tak berapa nak ada. Yang ada pula, hilang pula dah. Sabarlah pakcik ya. Apa jawab pakcik? "Tok Penghulu, yang tak baik tak mesti tak baik. Yang baik tak mesti baik." Sudahlah pakcik ni asyik nak berpalsafah kerja. Orang tahu bantuan. Diringkaskan cerita, kuda betina pakcik ni rupanya bila pergi lari daripada rumah, dia berkeliaran. Ada 4 ekor kuda jantan sudah terpikat dengan kuda betina ini. Akhirnya 4 ekor kuda jantan ni ikut pula balik. Pakcik ni bangun pagi terperanjat. Di kandang dia ada 5 ekor pula kuda dah. Kuda betina tu comel agak. Kuda liar 4 ekor bertambah jadi 5 ekor. Dah jadi orang kaya. Datang orang puji. "Tahniah pakcik, sekarang sudah kaya. Kita starhaf 5 ekor kuda. Tahniah." Apa jawab pakcik? "Tuan-tuan, yang baik tak mesti baik. Yang tak baik tak mesti tak baik." Orang tepuk dahi lagi. Dia ni asyik falsafah kerja. Bila kuda liar ni, dia minta anak laki-laki dia tolong latihkan. Anak laki-laki, anak tunggal, latihlah kuda ni. Nak bagikan jinak. Tapi menjinakkan kuda susah. Tiba-tiba satu hari tu, kuda ni dia tendangnya anak pakcik ni.
Menyebabkan anak pakcik ni jadi patah, sakit, cacat. OKU. Datang orang kampung cak takziah. Sabarlah pakcik, ini ujian. Dia kata, tuan-tuan, yang tak baik tak mesti tak baik. Yang baik tak mesti baik. Itu je jawapan dia. Orang balik. Ringkas cerita, beberapa bulan kemudian, raja dalam negeri itu menitahkan semua orang muda pergi perang. Pergi perang. Datanglah truk 3 tan mengambil orang-orang muda daripada kampung-kampung, termasuk di kampung itu. Bila ambil, anak pakcik ni dikecualikan. Sebab dia OKU. Orang muda semua tak ada. Pergilah perang. Ditakdirkan dalam peperangan, tentera raja mati semua, kalah. Jadi pemuda-pemuda di kampung ni tadi pupus, tak ada. Sedangkan di kampung tu ramai anak dara. Anak dara nak kahwin dengan siapa? Tinggal anak muda seorang je. Anak pakcik yang OKU itu je. Dia OKU lutut ke bawah saja, atas okey lagi. Jadi dia pun dikahwinkanlah dengan anak dara kepada anak orang paling kaya dalam kampung. Ketika buat wedding dia memang anak orang kaya, wedding dia grand lah. Orang ucap tahniah kepada pakcik. Oh, pakcik tahniah lah, sekarang sudah jadi orang kaya, dapat menantu kaya, dapat besan kaya. Apa jawab pakcik? Aku ni lah jemu dah, daripada dulu dah aku cakap, yang baik tak mesti baik, yang tak baik tak mesti tak baik. Rupanya itu pegangan dia selama ni. Apa saja, senang, susah, baik, buruk, terima sajalah. Biarlah kita manusia kan, nak yang terbaik semua. Asal tak baik je kita sedih. Cuba tengok haiwan-haiwan di sekeliling kita. Mana ada pilihan dalam hidup, tapi mereka tak pernah komplain. Ini cerita tuan-tuan boleh bawa ke anak buah hari kerja nanti. Binatang tak pernah komplain. Saya ambil contoh cicak. Cicak tuan-tuan, kalau ikut dia nak komplain, banyak dia boleh komplain. Mana adil, dia haiwan yang tak ada sayap. Dia binatang merayap. Tapi makanannya semua binatang terbang. Logiknya dia boleh protes pada Allah. Ya Allah, ini tidak adil. Saya dah lah tak boleh terbang. Makanan saya semua hak terbang. Mati macam ni. Tak pernah komplain. Allah Ta'ala bagi dia kelebihan lidah yang fleksibel. Dia cari rezeki, senang ya. Lalat ke apa terbang, dia jelir je lidah, kenyang sehari. Berbanding haiwan lain yang kena pekong dengan selipar baru dapat makan. Kucing, sepok dulu baru dapat makan. Sebab kucing orang, kalau kucing sendiri bagilah kucing orang. Tak yang kita makan tu melompat atas meja, tumbuk sekali. Susah dapat rezeki. Sebab itu cicak Allah mudahkan rezeki. Burung, tuan-tuan tengok burung, pukul 4:30 pagi burung berkicau. Kuik, 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 terbang cari rezeki. Kadang tengah hari dia balik ke sarang dia, makanan pun tak ada. Kadang dapatlah rezeki untuk dia, kadang untuk anak dia saja dia tak dapat. Ada hari tak dapat apa-apa. Tapi pernahkah tuan-tuan kita menengok ada burung bunuh diri? Tak pernah. Sakit jiwa, langgar bas mana-mana, mati je lah. Tak, bahkan tiap-tiap pagi burung menyanyi tanpa gagal. Tiap-tiap pagi. Pukul 4:30 dia menyanyi. Wih, 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 wih. Walaupun dia tak tahu nak makan apa hari tu. Kita rezeki dah tetap, peras semua hidup. Ni habis majlis ada makan kan? Ada makan, ada makan. Dah tetap dah rezeki ada makan lagi. Itu pun kecewa lagi hidup. Balik kau rumah masak lagi, ajak makan luar lagi. Rezeki ada semua, peras semua hidup. Burung tak tahu benda nak makan. Ni boleh bagilah nasihatkan anak buah ni belajar sikit dengan burung. Ada satu haiwan nama cacing. Cacing lagi kesian. Cacing ni tuan-tuan, saya sebut cacing ini OKU total. Tidak ada kelayakan pun untuk survive. Cacing ni dia tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada telinga. Tapi tuan-tuan pernah tengok ada cacing bunuh diri? Never. Cacing gemuk-gemuk orang duduk dalam tanah. Mana datang rezeki dia? Sebab cacing, haiwan ni Allah Ta'ala beri dia redha. Beri dia kesabaran. Dia tahu rezeki pasti Allah bagi. Sebagai manusia ayuh kita ada sifat ini. If plan A doesn't work, the alphabet has 25 more letters. Kalau plan A tak menjadi, janganlah risau. Alfabet ni ada 25. Buatlah plan A, plan B, plan C, plan D, sampai Z. Tak pernah putus asa.
Ustaz dah habis lah sampai huruf Z, tak ada lah plannya, habis lah macam mana gaya ni. Don't worry, Arabic got 28. Guna huruf Arab pula, plan alif, plan B, plan T. Nak sampai ke Y tu dalam 6 tahun. Habis dah Ustaz sampai huruf Y lah. Tak ada dah. 204 if you are in Japan. Jepun ada 204 alfabet. Sebab itu Jepun dia ada 3 jenis alfabet, kanji, hiragana, katakana kan. Jadi hiragana, katakana ni dikombinasi konsonan vowel, ta, ti, to, te, tu, ta, se, si, so, su, su, su. Macam beli kereta-kereta yang daripada Jepun, rekon-rekon kan dia cakap Jepun, kita kan yang faham sangat dia cakap kan. Cengsyir ni seperti Asyam tu rekon. Dia melebih, kad tak masuk dia. Kad nak jalan tol tu apa tak tahulah, dia melebih. Itu sebab Jepun maju. Jepun dia maju sebab dia never give up lah. Dia punya huruf ada banyak. 204. 5S tu kan daripada Jepun. Seiri, seiton apa semua budaya industri lah. Kita terjemah, ambil jadi 5S kita. Sisih, sapu, susun, sepos mula sorok. Lebih kurang. Lebih kurang. Sorok banyaknya. Banyak sorok. Yang penting hadirin-hadirat, sebenarnya banyak nak cerita tapi sebab ceramah sampai pukul 11 saja. Ada pula doa sikit daripada Tok Imam kita. Jadi apa yang mustahak adalah kita ni bersyukur sajalah. Cuma satu, kepada kita yang bekerja ni pula, apabila pihak syarikat telah mencipta banyak kejayaan, mungkin selepas ini adalah insentif, bonus ataupun sedikit sumbangan kepada jasa-jasa kita yang kerja kuat untuk mendapat kejayaan ini. Apabila orang beri kebaikan pada kita, balaslah kebaikan tersebut. Bagaimanakah untuk membalasnya? Ada satu riwayat Nabi SAW pernah menyebut, siapakah orang yang paling bersyukur sekali dalam dunia? Dalam satu hadis daripada Ash'as bin Qais radhiyallahu anhu, Nabi sebut, inna ashkurin nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkarahum linnasi. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai terima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh air. Air ni rezeki daripada Allah. Yes, itu fakta. Tapi untuk sampaikan air ni kepada saya, Allah tak hantar direct melalui malaikat masuk tekak, tak. Melalui urus dia, melalui jawatan kuasa. Jadi kepada yang menghantar air, saya kena ucap terima kasih ke dia. Walaupun rezeki ni memang daripada Allah, saya kena terima kasih bagi air. Dia tarik tak ada, itu lain. Jadi saya kena terima kasih pada dia. Contoh, ya, macam kita lah lahir sebagai manusia. Memang kita makhluk Allah. Tapi siapa yang menyebabkan musabak jadi kita? Mak bapak kita. Lepas tu kena buat baik pada mak ayah. Tanpa mak ayah, kita tak akan wujud daripada, kita bukan puteri buluh betung. Bum, jadi begitu. Abrakadabra sim salabim, bum, wujud beranak-beranak muncul daripada mana? Tak. Kita ada asbab. Lepas itu agama suruh buat baik pada mak bapak. Ataupun kita jadi pandai sekarang, belajar sampai luar negara. Sebab ada guru yang mengajar A, B, C, D daripada sekolah rendah. Agama suruh buat baik pada guru. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai universiti. Maka berterima kasih kepada orang yang menyampaikan kebaikan adalah tuntutan agama. Kalau kita orang Melayu dia panggil orang berbudi, kita berbahasa. Ada dalam riwayat menyebutkan bahawa la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau orang tu tak berterima kasih kepada kebaikan orang yang menghantarkan kebaikan itu. Bagaimana cara berterima kasih? Pertama sekali, balaslah dengan ucapan. Bukan setakat ucapan tu bila kita dapat bonus misalnya. Terima saja, makasih. Bukan begitu. Thank you boh. Bukan thank you saja. Ucapan ini yang Nabi ajar, jazakallah khairah. Doakan. Moga Allah balas engkau dengan kebaikan. Nabi pernah pesan kepada Usamah bin Zaid, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilih jazakallah khaira faqad ablagha fis sana'i. Siapa dapat kebaikan dari seorang, dia pun ucapkan jazakallah khaira, maka dia telah sampai darjat memuji orang itu. Ini pertama.
Bukan sekadar thank you, tapi doakan dia dibalas dengan kebaikan. Yang kedua, orang buat baik kepada kita, kita kena balas balik kebaikan itu. Kata Aisyah, man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi bihi. Siapa yang telah beri kebaikan pada kita, balaslah kebaikan itu. Jiran hantar lauk, kita kena balas lauk itu semula. Itu kalau lauk ustaz, kalau bagi duit sampai 5,000, macam mana saya nak balas balik? Kalau tak mampu nak balas kebaikan, sebut-sebutkanlah kebaikan orang itu. Share. Sebar luaskan. Wa man lam yastati'. Siapa tak mampu nak balas kebaikan orang, falyazkurhu faman zakarahu faqad syakarahu. Maka sebut-sebutkanlah kebaikan orang itu. Contoh majikan bagi kita bonus. Majikan dia tak boleh cerita sangat ke orang, dia bagi bonus nanti kan macam show off, oh, benda tu ngungkit lah tu. Orang akan kata macam-macam. Yang menerima kena cerita pada orang. Masuk dalam Facebook ke Instagram, alhamdulillah hari ni bos kami sudi memberikan hadiah ni. War-warkan. Dan itu cara bersyukur. Itu cara kita appreciate. Jangan sorok pemberian orang. Pemberian orang kita kena cerita. Yang kena sorok pemberian kita pada orang. Itu kena sorok. Alhamdulillah hari ni aku telah membantu. Itu tak payah. Tapi alhamdulillah hari ni aku telah diberi hadiah jam. Harimau Melaya misalnya jam yang PM pakai semalam. Kan lawa kan? Jam Harimau Melaya dipakai oleh ni. Orang kita appreciate itu adalah sebahagian daripada syukur pada nikmat. Man uliya ma'rufan falyazkurhu faman zakarahu faqad syakarahu. Siapa dapat kebaikan seseorang, maka sebut-sebutkanlah kebaikan itu. Siapa saja yang menyebutnya, samalah macam dia terima kasih pada dia. Wa man katamahu faqad kafarahu. Siapa yang menyembunyikan kebaikan orang, maka dia telah tidak berterima kasih kepada orang itu. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Mesti cerita. Kita yang menerima mesti cerita sebagai appreciate. Ini yang disebut membalas budi. Kalau tak tahu membalas budi, daripada hidup lebih baik mati. Kalau tak ingat budinya orang, hidup hina bagai binatang. Apa tanda orang celaka? Air susu dibalas tuba. Apa tanda orang terkutuk? Budi baik dibalas buruk. Apa tanda orang hina? Budi baik orang dia buat-buat lupa. Ayam hutan terbang ke hutan. Tali tersangkut, pagar berduri. Adik bukan, saudara bukan, hati tersangkut kerana budi. Terima kasihlah pada orang yang menyampaikan rezeki pada kita. Banyak nak diceritakan, tapi sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan pagi ini. Supaya akhirat mendapat berkah, banyakkan takwa kepada Allah. Jauhkan hawa nafsu serakah. Jauhkan juga sifat bermewah-mewah. Supaya akhirat tidak dipanggang. Di tali Allah kita berpegang. Petua diingat, amanah dikenang. Banyakkan beramal pagi dan petang. Supaya akhirat tidak diseksa. Hidup jangan membuang masa. Buat kebaikan di mana saja. Beramal jangan menunggu senja. Supaya selamat di hari kemudian. Duduk berakal, tegak pun beriman. Duduk bersaudara, segak berkawan. Duduk beraja, tegak pun bertuan. Sekadar itu, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Saya mendoakan seluruh warga Pro 2, moga-moga Allah mengurniakan lebih banyak rezeki untuk dia dapat pula menyalurkan, membantu dan menyantuni rakan-rakan kita yang memerlukan. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.